Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kita di ruang pembelajaran KKQ bagi tingkatan 1. Baik, hari ini kita akan berbincang tentang Dhabit Al-Quran. Dhabit Al-Quran. Baik, bentuk tulisan rasam Osmani, yakni Quran yang kita baca sekarang. Kita lihat dulu takrif pembahasan kita pada pagi ini. Yang pertama iaitu resam. Resam. Apa dia resam? Resam ialah satu ilmu membahaskan tentang cara-cara menulis lafaz atau perkataan Al-Quran. Bagaimana menulis perkataan-perkataan Al-Quran dalam Al-Quran. Itu namanya resam. Ditulis dibuang nun ke, ada nun ke, dan sebagainya. Ini resam, penulisan Al-Quran. Yang kedua, dhabit. Al-dhabat. Al-dhabtu. Dhabit. Dhabit ni apa? Ilmu yang membahaskan tentang tanda-tanda atau simbol untuk mengawasi bacaan Al-Quran. Tanda-tanda, selalu kita baca Al-Quran, kita akan jumpa tanda-tanda dalam Al-Quran. Mim kecil, sin, bulat dan sebagainya. Ini namanya dhabit. Resam membincangkan tentang cara-cara menulis lafaz Al-Quran. Dibuang nun atau dihazafkan hamzah dan sebagainya. Baik. Ini penulisan cara membaca Al-Quran. Seperti mana kita dah bincangkan sebelum ini, Al-Quran ditulis pada peringkat awal tanpa baris, tanpa sebarang tanda. Lalu pada zaman Umayyah, dipelopori oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, maka dia telah memberi nafas baru supaya Al-Quran ini mudah dibaca oleh orang-orang asing yang bukan orang Arab. Baik. Seterusnya, kita lihat tentang faedah mengetahui dhabit. Apa faedah ni kita nak tahu? Bila kita tahu dhabit Al-Quran ini, kita dapat baca Al-Quran dengan betul. Kita tahu di mana tanda-tanda yang telah diletakkan. Mana nak berhenti, mana nak mulakan pembaca Al-Quran. Diletakkan tanda. Dia akan dhabit. Yang kedua, menghilangkan kesamaran cara bacaan. Bagaimana nak baca ni? Contohnya, ini panjang ke pendek? Ada waw kecil ni. Ataupun ada tanda bulat kecil. Macam mana nak baca? Seterusnya, mengenal tanda-tanda tanwin, nun sakinah dan hukum-hukum tajwid. Baris-baris dan sebagainya. Ini semuanya termasuk dalam dhabit, tanda-tanda dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran. Dhabit. Kita bincangkan terus tentang dhabit, tanda-tanda bacaan resam Osmani. Yang pertamanya ialah bulat bujur. Bulat bujur. Ni tanda bulat bujur. Bulat bujur. Bulat bujur. Apa dia ni? Terletak di atas huruf alif, waw dan ya biasanya. Dia berada di sini. Huruf tidak dibaca sebagai huruf mad sama ada ketika wasal ataupun waqaf. Tak baca sebagai mad. Maksudnya macam dia tidak wujud. Contohnya, wa ulaika bi syai'in. Macam dia tak ada. Kita tak baca wa ulaika. Baik, seterusnya yang kedua ialah bulat meninggi. Bulat meninggi. Dia bulat tapi meninggi. Bulat meninggi. Hanya terletak pada huruf alif. Tidak berfungsi ketika sambung tetapi berfungsi ketika waqaf mad sahaja. Bila berhenti, dia berfungsi. Tapi kalau bersambung, tidak berfungsi. Contoh, lakinnahu wallahu rabbi. Kita tak baca lakinnahu wallahu rabbi. Kalau sambung, dia tidak berfungsi. Kalau kita berhenti dekat sini, lakinna berfungsi. Baik. Yang seterusnya, bulat. Bulat tumpat. Bulat tumpat. Ni bulat, ni tumpat. Macam kita buat titik tapi besar sikit. Hanya terletak atas huruf alif. Menunjukkan bacaan tashil, yakni ringan. Ringan, bacaan ringan. Sambil-sambil. Membunyikan antara huruf hamzah dan alif. Hamzah. Dan juga satu tempat sahaja dalam Al-Quran. Ini je kita akan jumpa dalam Al-Quran.
A'jami wa Arabi. Ringankan dia. A'jami, ringankan. Bunyi tashil. A'jami wa Arabi. Ini satu aja dalam Al-Quran. Baik, seterusnya ialah hamzah. Seterusnya ialah hamzah. Hamzah wasal. Okey, hamzah wasal. Okey, dia macam ni. Huruf dia. Bentuk dia. Diambil daripada kepala sad. Macam kepala sad. Okey, hanya terletak di atas huruf hamzah wasal. Okey, hamzah wasal. Menunjukkan tidak berfungsi ketika wasal berfungsi jika di awal kalimah. Okey, kalau sambung bacaannya tidak berfungsi. Tapi kalau kita baca mula dengan dia, maka dia berfungsi. Alladzina. Contohnya kalau huruf waw sebelum dia. Walladzina, dia tak ada fungsi. Walladzina, tak ada fungsi. Kalau mula dengan dia, alladzina, sama juga. Allahi. Kalau waw, wallahi, terus sambung waw dengan lam, maka dia tidak berfungsi. Ini lambang hamzah wasal. Okey, seterusnya sukun. Tanda sukun ni. Tanda sukun diambil dari huruf kha yang dibuang titiknya. Okey, dibuang titiknya. Daripada perkataan khafifun. Khafif maksudnya ringan dalam bahasa Arab. Okey, ringan. Terletak di mana-mana huruf Al-Quran yang menunjukkan bacaan izhar. Izhar. An'amta. Okey, ini tanda sukun. Tanda sukun. Tanda mati. Okey. An'amta. Okey. Baik, seterusnya sukun tidak bertanda. Sukun tidak bertanda. Okey. Sukun tidak bertanda. Okey, selepas huruf sukun terdapat huruf sabdu, maka perlu diidghamkan huruf satu ke dalam huruf dua secara idgham kamil. Okey, disukun sebenarnya tapi tidak bertanda. Maka dia perlu diidghamkan, dimasukkan terus ke dalam huruf yang seterusnya dengan idgham kamil, maksudnya sempurna. Masuk terus yang kedua lah. Seolah-olah kita abaikan yang ini. Okey. Irkam ma'ana, terus. Irkam ma'ana. Okey. Okey, yang seterusnya selepas huruf sukun tidak terdapat sabdu, maka perlu diidghamkan huruf satu ke dalam huruf dua secara idgham naqis. Yang ini tidak sempurna. Tidak sempurna. Contoh bacaan ma farrattum. Okey, idghamkan huruf pertama ke dalam huruf dua secara idgham naqis. Okey, ma farrattum. Okey, ini sukun yang tidak bertanda. Okey, seterusnya mim kecil. Selalu kita baca Quran kita jumpa mim kecil. Apa dia mim kecil ni? Ganti baris kedua tanwin. Biasa tanwin ada dua tanwin macam ni. Okey, tapi diletakkan mim kecil. Fa imsaku bima'ruf. Maksudnya dengunglah ni huruf ba, iklab hukumnya. Fa imsaku bima'ruf, mim kecil. Ganti sukun nun sakinah. Sama juga. Gantikan nun mati ni dengan mim kecil. Maksudnya dengung, hukumnya sama juga. Min ba'du. Okey. Selepas huruf ba, ia hukumnya adalah iklab yang kita bincangkan tadi. Okey, seterusnya tanwin. Mana tanwinnya? Dibaca izhar jika tanwin selari dengan dhammah. Okey, dibaca izhar jika tanwin selari dengan dhammah ni. Selari. Bi'adzabin alim. La'aliyun hakim. Izhar. Dibaca izhar. Jika tanwin tidak selari dan dhammah bertemu huruf bersabdu, ia dibaca dengan idgham kamil. Okey, tanwinnya tidak selari. Tengok atas ke
ke kanan sikit, bawah, ke kiri sikit berbanding yang ini. Okey, berbanding yang ini dia selari, maka diizharkan. Bila dia tidak selari, maka dia dibaca dengan idgham idgham dengan sempurna, masuk terus. Fatham mubina, fatham mubina. Okay, baik. Jika tanwin tidak selari dan dhammah bertemu huruf tidak bersabdu, ia dibaca dengan idgham naqis atau ikhfa hakiki. Okey, tidak selari. Okey, dhammah tanwin tidak selari dan dhammah bertemu dengan huruf tidak bersabdu. Baca idgham naqis dan juga ikhfa hakiki. Halalan tayyiba wa hudan wa bushra. Wa hudan wa bushra. Ini tanda tanwin. Tanda tanwin. Dia membezakan mana yang perlu didengungkan, mana yang tidak didengungkan. Okey, seterusnya huruf, okey. Huruf kecil, huruf kecil. Okey, huruf-huruf kecil. Okey. Waw, mim, nun menunjukkan huruf asal. Dihazaf dan mesti dibaca. Huruf asal dia ada. Dia dihazaf tapi diletakkan secara kecil. Maka dia kena dibaca juga. Okey. Okay, contohnya an-nabiyina. Dibaca juga, dia letak kecil tapi dibaca juga. Was-sadiqat. Huruf alif, huruf kecil. Dihazaf tapi dibaca juga. La yastawun. Dibaca juga, dua harakat di sini. Okey, wow. Huruf kecil tapi dibaca juga. Okey, seterusnya huruf sin kecil di atas dan di bawah huruf mad. Okey. Huruf sin kecil di atas atau di bawah huruf mad. 4 kalimah dalam Quran. Ada 4 je. Okey. Jika sin kecil terdapat di atas sad, maka bacaan sin lebih masyhur. Okey, sin ada bawah atas sad, maka dibaca sin. Jika sin kecil di bawah sad, maka huruf sad lebih masyhur. Sad dibaca. Okey. Wa yabsutu, wa yabsutu sin. Al-musaytirun sad. Okey. Tanda seterusnya ialah tanda mad. Mad atau kita sebut dia tanda pedang panjang. Tanda pedang panjang. Di atas huruf mad menunjukkan kadar bacaan lebih panjang daripada mad asli, panjang sikit. Contoh bacaan liyuhajjukum. Liyuhajjukum. Ini tanda mad. Okey, seterusnya bulatan berhias. Cantik, ada bulatan, ada nombor di tengah dia. Apa benda ni? Menunjukkan bilangan dan penghujung ayat. Ini kebiasaan kita jumpa. Di mana kita wakaf, kita berhenti di sini. Inna a'tainakal kautsar. Berhenti. Okey, menunjukkan penghujung ayat dan juga bilangan ayat tersebut. Okey, baik. Seterusnya tanda bintang. Berbintang-bintang, tanda bintang. Okey, apa tanda bintang ni? Permulaan atau penghujung setiap juzuk dan hizib. Ada hizib-hizib dia dan ada juzuk-juzuk dalam Al-Quran. Contohnya pada surah Al-Baqarah ini, sebelum dia ada tanda bintang. Kemudian ayatnya wa idhistasqa Musa. Ini tanda hizib ataupun juzuk dalam Al-Quran. Baik, seterusnya garis panjang. Garis panjang dalam suatu dalam ayat tu ada kalimah yang digaris panjang. Terletak di bawah kalimah tertentu memberi peringatan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disunatkan sujud selepas membaca ayat ini. Tanda sujud, okey, tanda ni menunjukkan tempat berhenti untuk sujud. Okey, yang ini menunjukkan peringatan sujud. Tapi bukan masa ni kita sujud. Selepas habis ayat tersebut ada tanda ni kubah. Okey. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Okay, kita sujud. Kita sujud atau kita namakan sebagai sujud as-sajadah. Ini surah sajadah ayat di 15. Biasa kita lakukan di masjid surau. Kita sujud pada ayat ini dengan baca doa ataupun lafaz-lafaz as-sajadah dalam sujud kita. Okey. Baik, seterusnya ialah tanda intan. Tanda intan. Terdapat 2 intan di dalam Al-Quran. Ada 2 je. Dalam surah Hud menunjukkan imalah kubra di kaedah bacaan Hafs. Okey, An-Asim baca imalah kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam surah Yusuf membaca dengan ishmam. La ta'manna. Ishmam ni muncung. La ta'manna. Bacaan ishmam. Ni intan. Ada 2 je. 2 sahaja di dalam Al-Quran. Ni bacaan cara kita baca Hafs an Asim. Okey, seterusnya tanda sin kecil. Sin kecil terletak antara 2 kalimah. Dinamakan sebagai saktah. Memberhentikan bacaan tanpa memundus nafas dengan kadar 2 harakat. Kemudian dibaca semula dengan nafas yang sama biasa kita jumpa bila kita baca surah ya. Sin mim marqadina hadza dan seterusnya. Okey. Wa qila man raq. Ini pun sama juga. Kita berhenti sekadar 2 harakat tanpa memutuskan nafas. Sambung dengan nafas yang sama. Okey, baik. Alhamdulillah selesai kita tanda-tanda khusus tentang dhabit Al-Quran. Okey, seterusnya tanda-tanda waqaf yang masyhur. Yang biasa. Tanda-tanda waqaf yang masyhur. Contohnya waqaf lazim. Huruf mim. Waqaf lazim. Wajib berhenti. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalatha. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Berhenti di sini. Berhenti di sini. Okey, contoh yang kedua ialah tanda lam alif. Lam alif kecil. Waqaf nahi, dilarang berhenti. Dilarang berhenti. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Sambung terus. Okey, kemudian tanda waqaf jim. Harus berhenti, jaiz, waqaf jaiz, jim jaiz. Lam dari la, nahi lah. Okey. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ. Okey. Baik, seterusnya urut sad lam ni. Sad lam tanda ni iaitu wasal aula. Wasal aula yakni lebih baik sambung. Lebih baik sambung. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. Okey. Lebih baik sambung. Okey, seterusnya waqaf. Ditulis qaf lam ni. Qaf lam alif. Qaf lam. Qaf lam. Yakni waqaf aula. Berhenti lebih baik. Berhenti lebih baik. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'. Wallahu wasi'un alim. Ini tanda ni. Lebih baik berhenti. Dan yang terakhir ialah tanda ni. Ada titik 3 ni. Ada titik 3, 2. Waqaf ta'annuq. Waqaf ta'annuq. Apa dia waqaf ta'annuq ni? Berhenti salah satu. Satu je berhenti. Sama ada nak berhenti di sini ataupun berhenti di sini. Mana-mana. Okey. Contoh ayat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Berhenti sini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di sini kita sambung. Ataupun kita berhenti yang seterusnya.
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Jadi sambung seterusnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Okey, baik. Alhamdulillah selesai sudah kita mempelajari tentang dobit-dobit yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ini tanda-tanda yang membolehkan kita mengetahui cara-cara bacaan di dalam Al-Quran. Baik, insya-Allah moga bermanfaat yang diambil daripada perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Bertemu kita lagi di ruangan yang lain. Jangan lupa